Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Saya minta maaf, baju saya agak kotor sikit. Saya baru lepas cat, terus kita buat video dan moga-moga ada manfaat daripada video yang kita hasilkan pada hari ini. Baru-baru ni ada satu video yang viral, yang mana video ini di TikTok. Dia tak ada kat YouTube, dia tak ada dekat Facebook, tapi dia ada dekat TikTok. Yang mana video ini menayangkan berkaitan tentang seorang ustaz. Dia sendiri tulis nama dia Ustaz Shah dan saya dapati dia ini adalah menggelarkan diri dia sebagai perawat rawatan Islam. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Ustaz apa benda? Pakai gelang hisap vape. Aduh. Aduh. Ustaz apa benda? Pakai gelang hisap vape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tuan warahmatullahi. pernah dengar tak? Jangan menuduh sesuatu jikalau tidak tahu. Alfinatu asyhadu minal khair. Menuduh Jadi seseorang baca tu, Quran tuan tu. nak minta maaf ke? Dia Allah. tak kisahlah. Saya tak kisah, saya maafkan tuan. Tapi kalau dengar orang lain, tuan minta maaf banyak. Pahala dah banyak ke? Allahumma salli ala Muhammad. Okey, untuk pendapat puan lah. Tak apalah, tuan tak tahu kan. Tak apa, ayat walaupun ayat tuan tu lebih pada menuduh, tak apa, saya jelaskan. Ini bukan gelang tuan, ini tasbih. Saya letak di lengan. Sebab apa? Kerana memudahkan saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apabila saya memandu kereta, la ilaha Banyak kali dah selawat salah. illallah, la ilaha illallah. Jikalau saya nak selekoh ke ataupun nak masuk, saya letak balik dekat lengan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina. Oh, letak ya tentang isap vape. Kalau tentang isap vape tu saya rasanya tak ada vape tu tak ada menghalang kot dari betul makruh, tapi saya rasanya ramai juga ustaz-ustaz dekat luar. Jadi nanti minta ustaz-ustaz yang lain kat sana tu semua pencing lah, minta orang Malaysia dia ada ilmu. Allah. Tak pencin. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bacaan Al-Quran yang ustaz tu baca tu salah tu. Al-fitnatu asyaddu minal khair. Salah, bukan khair. Khair tu benang. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut wal fitnatu asyaddu minal qatl. Qatl ke situ qatli, minal qatli. Dalam surah Al-Baqarah ayat 191. Qaf ta lam. Sahabat-sahabat, jadi perkataan tu salah dan kita kena betulkan dan kita kena beri teguran disebabkan ini adalah ayat Al-Quran. Demikian juga ustaz ini telah menyebutkan ayat ini di dalam TikTok ni dan menjadi viral. Orang tengok ramai dah. Jadi ia perlu diperbetulkan. Satu lagi isu berkaitan tentang fitnah. Para ulama ni, mereka mentafsirkan fitnah di dalam ayat ini dengan beberapa maksud. Ada di antara mereka mentafsirkan fitnah itu maksudnya adalah syirik atau kufur, penyeksaan golongan musyrikun terhadap orang-orang yang beriman. Yang ketiga, usaha untuk memurtadkan orang Islam. Yang keempat, azab akhirat. Yang kelima, ujian dan bala bencana. Dan yang keenam, mewujudkan suasana masyarakat yang rosak yang menyeleweng. Inilah kesimpulan maksud fitnah dalam ayat tersebut. Sebahagian kita memahami bahawa fitnah yang disebutkan dalam ayat ini termasuk tuduhan secara umum. Lantas kita apabila adanya suatu tuduhan yang berlaku, walaupun sekecil-kecil tuduhan pun, kita terus berhujah dengan ayat ini seperti kita tengok ustaz tadi. Hakikatnya kita telah tersalah dalam berhujah dengan ayat ini. Kerana tiada seorang ulama pun, setakat yang saya duk tengok, yang mentafsirkan dengan makna tuduhan. Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Al-Itqan menyebutkan bahawa kalimah fitnah digunakan di dalam Al-Quran sebanyak 15 maksud. Tetapi tidak ada satu pun daripadanya membawa maksud tuduhan. Kadang-kadang satu kalimah digunakan oleh berbagai bahasa tetapi mempunyai maksud yang berbeza di antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Seperti kalimah fitnah yang bererti tuduhan dalam bahasa Melayu tetapi berbeza maksudnya di dalam bahasa Arab. Kalau kita nak bangkang orang yang tuduh kita guna ayat tu tak sesuai. Demikian juga cara menuduh adalah meletakkan sesuatu label
label pada bukan tempatnya. Tapi orang menyebutkan bukan menuduh. Apabila si ustaz ni memang dia pakai gelang dan dikatakan vape. Cuma dia kata gelang tu bukan gelang. Yang tu adalah tasbih kot dia lah. Yang kedua, selawat tu pun salah. Bukan Allahumma salli apa benda tak tahu. Selawat ni baca betul-betul ya. Jangan kita duk main-main. Sebelum kita upload tu, tonton dulu, tengok dulu video kita. Betul ke tak betul video tu? Tapi kalau kita dah tengok, tonton dah nak post juga, dah tahu salah, post juga. Nak buat macam mana? Benda dah post, view pun dah banyak. Hadap je lah. Bila orang tegak, hang kena terima. Tak boleh nak buat apa. Selawat yang kedua. Yang ketiga pun saya tengok salah juga. Sepatutnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia baca Sayyidina. Salah huruf tu bang. Patutnya sin, bukannya shin. Saya tak pasti kesilapan ini berlaku disebabkan dia memang ada masalah pelat ataupun dia sudah biasa dengan perkataan yang salah. Kalau salah, betulkan balik. Kalau pelat boleh betulkan, cuba betulkan. Ketiga, isu vape. Mana patut ustaz hisap vape? Kalau hang ambil pendapat makruh pun, tak patut dah ustaz hisap vape ataupun hantar gambar kat orang, tunjuk kat orang yang hang hisap vape ataupun tunjuk hang ada dengan vape. Kita tak patut. Demikian juga ustaz-ustaz yang dah vape itu tidaklah membuktikan bahawa vape itu patut dilakukan. Sehingga abang kita ni, ustaz kita ni, saya kata minta ustaz-ustaz ni letak jawatan. Mungkin sebab ustaz-ustaz yang dia kenal banyak isap vape. Saya ada tulis buku berkaitan tentang isu rokok dan vape dari sudut pandangan sains dan perubahan fatwa para ulama. Anda boleh baca, anda boleh semak. Saya letak link dekat dalam bahagian description. Moga-moga anda dapat tambah ilmu. Beli dekat Shopee boleh, dekat Lazada boleh. Semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada diri kita. Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Allah tambahkan ilmu kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.